Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ni untuk kita teruskan pengajian kita yang berkaitan kitab kita, iaitu kitab Aqidah Tahawiyah. Dan kita telah sampai pada perkara ataupun kata Imam At-Tahawi, wa nu'minu bil ba'thi wa jazaa'il a'mal yaumal qiyamah wal 'arad wal hisab wa qira'atil kitab wath thawab wal 'iqab was-sirat wal mizan. Kita telah bincangkan sebelum ni berkaitan dengan apa ni, kami beriman, kita semua wajib beriman dengan hari kebangkitan, balasan amalan pada hari kiamat, bagaimana hisabnya, membaca buku amalannya, ganjaran pahala dan balasan, sirat dan juga timbangan. Jadi saya dah huraikan sebelum ni tentang mati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhenti apabila kita semua umat yang umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bermula daripada Nabi Adam AS sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di depan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nanti lepas ni kita akan bincang pula, tengok apa yang selepas ni kata Syekh, apa lagi lepas ni kita akan lihat muallif Imam At-Tahawi rahimahullah taala penjelaskan seterusnya. Kita lihat matan matan yang berikutnya, kata Syekh. Banyak sangat tempat yang dah ditanda buku ni. Baik. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, wal jannatu wan nar. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wal jannatu wan nar makhluqatani la tafniyani abadan wa la tabidan. Wa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalq wa khalaqa lahumā ahlan faman syaa'a minhum ila al-jannah fadlan min wa man syaa'a minhum ila an-nari 'adlan min. Wa kullun ya'malu lima qad furiga lah wa sa'irun ila ma khuliqa lah wal khairu wasyarru muqaddarani 'ala al-ibad. Maknanya tuan-tuan mati Allah, syurga dan neraka ini adalah makhluk Allah. Kedua-duanya tidak musnah dan binasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syurga dan neraka sebelum menjadikan makhluk yang lain. Allah menyediakan penduduk bagi kedua-duanya. Siapa yang dia kehendaki menjadi penghuni syurga, maka dia adalah dengan kemuliaannya, dan sesiapa yang dikehendakinya menghuni neraka, maka itu adalah dengan keadilannya. Maka itu dengan keadilannya.
setiap orang yang beramal mengikut ketentuannya yang telah diberikan, serta seorang itu beramal menuju kepada kesudahan yang ditentukan, kebaikan dan kejahatan telah ditentukan ke atas hamba-hambanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sidang penonton, alhamdulillah, perbincangan kita seterusnya iaitu berkaitan dengan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pastinya suka saya maklumkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap seorang telah ditentukan syurganya dan nerakanya. Kita ni semua telah ditentukan syurganya, nerakanya. Mungkin tuan-tuan akan tanya, Ustaz, kalau dah tentukan buat apa susah nak beramal? Buat apa nak solat? Buat apa nak ni? Soalan yang mungkin terkeluar daripada benak hati kita itu telah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW sendiri. Nabi kata, "Amal fa inna kullu syai'in muyassar." Beramallah. Semua yang telah ditentukan itu akan dipermudahkan. Kalau kita ditentukan syurga, maka kalau kita beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal mengikut apa yang disyariatkan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sejalan nak ke syurga itu dipermudahkan. Ada i'malu fa inna kullu syai'in muyassar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Subhanahu wa taala ni dan neraka Allah seperti mana yang disebutkan tadi adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk. Bila makhluk ni, maka dia bernyawa. Bernyawa. Macam mana Ustaz bernyawa tu? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala nak jadikan sesuatu tu batu pun boleh berzikir semua. Ada. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Di manakah kedudukan syurga dan neraka? Maka di sini ada khilaf di sisi ulama. Ada sebagian ulama mengatakan syurga di atas, neraka di bawah. Ada sebagiannya mengatakan, macam Allah mengatakan syurga dan neraka dua-duanya di atas. Ada yang mengatakan bahawa wallahu a'lam, di manakah yang pastinya syurga dan neraka itu ada. Wajib beriman di manakah kedudukan syurga dan neraka itu, wallahu a'lam. Sebab ada hadis Nabi SAW kita kata pada hari hisab besok, disebut dalam hadis utiyan nar bi sab'i alf zimam, dibawa datang, ditarik neraka itu, ditarik dengan 70,000 alat penarik. Di kulli zimamin 70,000 malak. Setiap alat penarik itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Oleh 70,000 malaikat. Banyak tu, 70,000 darab dengan 70,000. Bukan bukan sedikit. Yang menarik itu kerana nak menunjukkan betapa besarnya kita kata makhluk Allah yang namanya syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kata rahmati Allah, syurga ni dia ada 8 pintu. Secara umum saya cerita secara umum dulu. Syurga ni ada 8 pintu. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu. Siapa yang berwuduk kemudian dia perelokkan wuduknya, lalu dibacakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kan? Maknanya kita kata orang itu ganjarannya ialah dia boleh masuk ke mana pintu syurga yang dia kehendaki. Dan pintu syurga itu ada samaniyah, ada 8 pintu. Dia boleh masuk ke mana yang dia yadkhulu biha ma syaa. Tapi kena amalkanlah. Setiap selesai wuduk baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Baca katakan. Dan syurga Allah Subhanahu wa taala ini dia ada yang dipanggil darajat. Darajatnya
kita kata macam hari ni kalau kita nak tengok apa yang ada dekat dunia ni macam star lah. Ada 4 star, 5 star level. Ini katakan. Maknanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kita kata Nabi SAW sebut dalam hadis dia, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'adattu li'abdi ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah terlintas dalam hati. So apa sahaja yang kita bayangkan, apa sahaja yang kita cuba gambarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita terlintas dekat kepala kita, maka syurga lebih hebat daripada itu. Syurga lebih hebat daripada itu. Tak terbayang. A'adattu li'abdi ma la 'ainun ra'at. Kalau apa sahaja yang kita pernah nampak dekat dunia ni, dekat akhirat lebih lagi. Apa yang kita dengar ustaz-ustaz, orang-orang alim sebut syurga, lebih daripada itu lagi. Apa yang kita tak bayangkan, lebih daripada itu lagi. Jadi tuan-tuan, orang yang bila tahu pasal neraka itu, dia nak masuk dalam neraka, tak ada. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti mengharapkan ganjaran pahala syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu dituntut. Sebab dalam hadis disebut nama Allah, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Iman penuh dengan rasa keikhlasan, ihtisab ala Allah, maknanya nama Allah mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu. Sebab itu kita doa. Nabi kata, iza sa'alta jannah, maknanya apabila kamu nak mohon syurga tu, is'alil firdaus. Mohonlah, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kamu syurga firdaus. Fa innahu awsat, maknanya syurga firdaus, fa innaha, maknanya kedudukan syurga ni yang paling hebatlah firdaus ni. Yang paling hebat. Jadi Allah suruh kita minta syurga, dan Allah suruh kita mohon perlindungan dengan Allah daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata aku tak payah minta syurga, aku tak payah minta perlindungan daripada neraka, minta perlindungan dengan Allah daripada neraka, tak perlu. Salah gitu. Kerana yang menyuruh kita minta itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takabur. Jangan takabur. Jadi syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kata apa sahaja yang kita nak boleh belaka. Kalau dah masuk syurga tu, maknanya kama tashtahi, seperti mana disebut dalam hadis dan ayat Quran pun ada sebut nanti Allah, apa sahaja yang kita nak. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan ada dua orang lelaki. Seorang ni dia nak bercucuk tanam dekat syurga, nak bertani, nak berkebun. Semangat kat dunia kebun tu sampai kat syurga nak berkebun. Subhanallah, katakan. Sampai dah masuk syurga, dia minta, ya Allah, aku nak berkebun. Maka Allah izinkan, kerana itu yang dia nak. Tapi adakah berkebunnya dekat akhirat sama macam berkebun kat dunia? Tentulah tidak sama. Ada seorang lagi nama Allah, dia kata, ya Allah, aku nak ada isteri dan ada anak. Nak ada isteri tu boleh melahirkan anak, nak ada anak. Maka apa saja yang kita nak. Saya ingat lagi 5-6 tahun lepas kat sini, dengan kanak-kanak budak-budak ada program kat Serong ni, ada budak darjah sekolah rendah. Kata apa saja yang awak nak boleh dapat. Ada yang tanya, Ustaz, nak jumpa Piramli boleh tak? Kata budak-budak tanya soalan, nak jumpa Piramli dalam syurga boleh tak? Kata apa saja. PS2 boleh dapat tak Ustaz? Masa tu zaman tu PS2, PS3 tak keluar lagi. PS2 boleh dapat. Boleh. Apa saja yang kita nak. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu perkara yang mustahil.
Dan apa sahaja yang kita nak boleh dapat. Itu hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada bidadarinya seorang tu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, kita kata bersama dengan dia berapa puluh bidadari. Setiap lelaki itu yang masuk syurga berpuluh bidadari. Tak masuk isteri. Sebab tu dulu syekh saya, dia kata rugi orang isteri satu. Yang isteri dua, bidadari sama semua dapat. Kita kata bidadari, katakan setiap seorang tu ada dapat bidadari. Tapi kalau isteri satu, plus lah isteri satu. Kalau isteri dua, plus isteri dua. Kalau tiga, tiga lah. Kalau empat, empat lah. Kalau lima, lima lah. Ustaz, mana boleh kahwin lima? Kalau mati dah seorang, ada. Dia dah cukup kota empat, mati seorang, kahwin lagi satu, jadi lima. Begitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada cakap mudah lah Ustaz, kata praktikalnya dah, kata kan. Wallahu a'lam. Apa ni, masa zaman belajar lah Syekh Arab ni, dia biasa isteri tu lebih daripada satu tu biasa. Lagi kawan-kawan daripada Afrika, dia tahu budak-budak belah-belah Asia ni, Malaysia, Indonesia, semua sampai pergi belajar tak kahwin lagi, banding dengan budak-budak Afrika. Yang Afrika ni yang datang belajar ni, dia datang belajar isteri dah dua. Isteri dah dua, tuan-tuan. Ada yang tiga. Kena lah kita orang budak-budak Asia ni, memang kena. Bukan setakat miskin, anta faqir, dia kata. Fakir terus, tuan-tuan. Seorang pun tak ada fakir, kata. Seorang baru kahwin seorang miskin. Syekh gurau je, kata tak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala, syurga Allah Subhanahu wa taala ni, kita kata keluasannya samawati wal ard. Maknanya keluasan langit dan bumi, tuan-tuan. Subhanallah. Kita duk bayangkan keluasan dia, apa ni katakan samawati wal ard. Maknanya langit dan bumi, keluasan dia. Tak dapat nak duk bayangkan macam mana keluasannya. Hak yang kita nampak langit pun kita tak dapat nak bayangkan berapa luasnya langit yang ada, katakan. Dengan 7 lapisan langitnya, dengan keluasan buminya, tuan-tuan. 7 lapis bumi lagi, kata kita pun tak dapat nak bayangkan macam mana luasnya, katakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Esok kita kata dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni semua nikmat. Semua nikmat. Tidak ada yang dalam syurga ni yang namanya kita kata bosan ke apa ke. Kadang-kadang ada yang jenis setengah-setengah orang, dia jenis apa ni kita kata dok main nakal-nakal belaka ni lah, ya kan. Katalah Ustaz, kat dunia tengok, dia katakan tiap-tiap hari makan nasi boring juga. Esok kat syurga tiap-tiap hari benda. Tuan-tuan, di syurga tidak ada perasaan boring ke apa ke. Tengok, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Tak ada dengar perkataan kita kata lara-lara, tak ada. Bosan, perkataan bosan tu tak dengar. Bosan nak duduk dalam syurga, tak ada. Tidak ada, ya katakan. Sebab tu orang kata, Ustaz, isteri-isteri tu tak ada hati ke kita dengan bidadari besok? Kan orang lelaki ada bidadari. Isteri kita tidak apa ni, tak cemburu ke? Suaminya duk layan bidadari. Tuan-tuan, perasaan itu cemburu ke apa tak ada dah. Itu kehidupan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata kita kata syurga besok, nama Allah banyak lagi sebenarnya nak cerita pasal syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak kompreskan, kita katakan. Kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala secara umumnya, tuan-tuan,
Neraka Allah ni dia katakan sifatnya, kita kata kalau nak mudah faham, neraka Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam apa ni, dalam hadis-hadis, dalam ayat Al-Quran, seperti yang saya sebutkan hadis tadi, utiyan nar yaumal qiyamah bisab'i aradin, bisab'i alf zimam. Ditarik neraka Allah itu, ditarik dengan 70,000 alat penarik, dan setiap alat penarik tadi ditarik oleh 70,000 malaikat. Sudah cukup untuk nak menyatakan besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk nak menyatakan besarnya juga neraka Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam ayat Al-Quran, idza syamsu kuwirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara mukawwaratani yaumal qiyamah fin nar. Sesungguhnya matahari dan bulan itu berputar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, matahari yang kita nampak besar ni, katakan esok kita kata dia berputar dalam neraka Allah. Bukan setakat matahari, bulan pun sama. Wallahu a'lam. Jadi kita kata bila dalam ayat Al-Quran Allah sebut ni, kita katakan Allah sebut dalam surah apa, saya ingat dalam surah mana, hal mim mazid, hal mim mazid. Duk neraka duk cakap tu, adakah nak masuk lagi? Hal mim mazid. Kalau maksudnya ayat tu, kita katakan kalau nak masuk lagi, muat lagi, banyak lagi kosong, istilah gitulah. Subhanallah, neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Neraka Allah ini dijaga oleh 19 malaikat. Alaiha 19, dalam Al-Quran, alaiha 19. Atas neraka itu ada 19 malaikat. Oh, sikit no Ustaz, malaikat. Tuan-tuan jangan bayangkan sikit tu. Bayangkan nama Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang menjadi apa, yang menjaga apa, yang duduk apa ni, menjaga neraka itu, kita katakan 19 itu malaikat yang kita kata syadid, yang tegas. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Mana surah apa, Sajadah kan? Setiap kali mereka nak cuba keluar daripada neraka, tak boleh. Mereka dikembalikan. Masa itu orang-orang kafir nama Allah Subhanahu wa taala yang dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bukan kecil-kecil macam ni kita ni. Besar. Besar tuan-tuan. Bukan kecil, besar. Bahu kiri nak sampai bahu kanan, besarnya manusia yang dimasukkan dalam neraka, yang dibesarkan bentuk rupa parasnya. Disebut dalam riwayat hadis, masirata salasata ayyam lirraqibin musri'. Perjalanan 3 hari 3 malam. Perjalanan masirata salasata ayyam, perjalanan 3 hari untuk orang yang biasa naik tunggangan dengan laju. Contoh naik kenderaan bawa laju, perjalanan 3 hari, dia punya bahu kanan sampai bahu kiri. Berapa besar manusia tu ketika itu diazab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala semuanya azab belaka. Tak ada yang kata nikmat. Air ke, ada air kita kata air pun kalau ada azab.
Kan dalam surah An-Naba tu dia kata mana apa ni, ada syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Minuman tak ada kecuali hamim. Hamim ni apa? Air yang panas yang menggelegak. Wa ghassaq. Ghassaq, kalau ada setengah tafsir dia kata ghassaq itu air sejuk yang terlampau sejuk, lawan kepada hamim. Ada tafsir gitu, ada tafsir Quran, dan tafsir yang kata, ada yang katakan ghassaq itu air yang sejuk, sejuk yang melampau. Kita cuba minum ais, minum air batu, minum air yang terlampau sejuk pun, itu pun dah rasa dah. Kalau minum lampau panas pun sama juga, lagi teruk. Illa hamiman wa ghassaqa. Ada juga ghassaq ditafsirkan oleh apa ni, dalam kitab-kitab tafsir menyatakan, riwayat menyatakan al-ghassaq juga boleh diterjemahkan ataupun maknanya ghassaq itu ialah, dia kata kita bila kulit terbakar kan, ataupun kita bakar daging ke bakar ayam kan, dia akan menghasilkan minyak kan, dia hasilkan minyak pada kulit yang dibakar, ayam dibakar, dan lama kelamaan dia akan keluar lendir putih. Ini lendir putih. Lendir putih itu dipanggil ghassaq. Macam kesan daripada bahan bakaran. Dan kulit kita ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dan neraka ni, bukan maknanya ada orang-orang apa ni, orang-orang ialah kita kata konon-konon apa ni hebatlah, dia kata kan, dia kata apa, duduk dalam neraka lama-lama lali lah ustaz, kena bakar. Tiap-tiap hari kena bakar lali. Dia macam kita kat dunia ni, kita katakan cuba ambil api, kata bakar sikit bakar, lama-lama dia tak rasa apa dah, ya kan. Macam tu masuk neraka. Subhanallah. Allah sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adhab. Setiap kali apa ni, kulitnya hangus, katakan dah nadijat, dah masak, dah habis dah, kita katakan baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru, liyadhuqul azab, untuk ahli neraka tadi merasai azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ni kalau dulu kita kata dalam kajian sains kan, perubatan, sains perubatan dan sebagainya, orang Islam bila kaji Al-Quran, dia keluarkan apa ni, sains perubatan, berdasarkan ayat ini menyatakan bahawa diri rasa itu hanya ada pada kulit sahaja. Diri rasa itu hanya ada pada kulit. Jika kulit tak ada diri rasa. Ayat Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Rasa pedihnya azab Allah Subhanahu wa, inna azabi lasyadid. Azab Allah, ayat itu azab aku, itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dahsyat. Bila macam Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala kalau kita kata ada sifat-sifat neraka Allah Subhanahu wa taala ini, dia kita kata menunjukkan bahawa sifat neraka ini ada yang sifatnya menyambar. Sifatnya menyambar apinya tu. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Ma salakakum fi saqar. Ada ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu disambar? Saqar ni disambar macam burung lang, lang. Sebab tu lang tu dipanggil saqar, katakan. Dia kenapa sifat dia menyambar, katakan. Salah satu sifat sifat neraka itu dia menyambar. Ma salakakum fi saqar. Wallahu a'lam. Jadi macam-macam lah, banyak lagi tentang mati Allah, neraka Allah. Kita kata, Ustaz, kalau syurga, dalam syurga ada pakaian, ahli syurga ada pakaian, dalam neraka ada pakaian tak? Ada. Pakaiannya dipotong, potongan pakaiannya dibuat daripada api neraka. Kita pun duk bayang macam mana api neraka tu dipotong jadikan pakaian. Subhanallah. Dalam Quran sebut api tu dipotong jadikan pakaian kita. Kasut, selipar, semua. Tengok apa ni Nabi kata, apa dekat apa ni Abu Talib kan. Dia memakai selipar na'al. Tapi sudah cukup untuk menggelegakkan otak ni. Itu baru selipar. Belum lagi pakaiannya dibuat daripada api neraka. Betapa azabnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sangat dahsyat, tuan-tuan. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dia panggil darajat tadi. Adapun dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dia panggil darakat. Ini darakat. Syurga darajat. Jangan kata darajat dalam neraka, tak ada. Salah. Sebab darajat ni ke atas. Ada. Dia panggil darakat. Beza jim dengan kaf. Darakat. Darakat ni ke bawah, ke bawah. 7 lapisan, ya tu. Hak yang paling bawah sekali ni kita kata disebut dalam tafsir bahawa syurga, neraka Allah Subhanahu wa taala ni berlapis ke bawah, lapis ni ke bawah. Dan yang paling bawah sekali ialah untuk khas untuk orang-orang yang munafik. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Wal iyaz billah min dzalik. Orang-orang munafik. Kenapa seorang munafik jahat teruk sangat ni kata dekat ni? Sebab dia tidak menzahirkan Islam, menyembunyikan kufur. Dan sebab itu dia lebih teruk daripada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang kafir, yang musyrik pun atas dia. Sebab itu dia disebut dalam dark ni fi darki asfali minan nar. Kalau kita kata hak yang paling bawah lah, yang paling bawah. Kalau piuk tu yang bawah sekali. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang dah dah melihat syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dah ada dah. Nabi SAW, Nabi itu. Dan seorang itu tuan-tuan mati Allah, dia apabila seorang itu mati, meninggal dunia, masuk saja dekat dalam kuburnya, kan, dimasukkan ke dalam kuburnya, dia dah tahu dah mana tempatnya, syurga ataupun neraka. Allah dah tunjukkan dah awal-awal lagi. Seperti mana dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi idza kana min ahli al jannah fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nar fa min ahli an nar yuqalu lahu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al qiyamah. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sesungguhnya korang ataupun sesungguhnya apabila seseorang itu mati, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya pagi dan petang, tempat tinggalnya nanti esok.
In kana min ahli jannah, kalau dia tu daripada kalangan ahli syurga, maka ahli syurga lah tempat duduknya ditunjukkan. Kalau dia ahli neraka, maka tempatnya dalam neraka lah ditunjukkan. Yuqalu hadha, dan dikatakan kepada, inilah tempat tinggal kamu, inilah tempat kamu besok. Hatta yab'athakallahu yawmal qiyamah. Yang kita katakan hari kiamat. Maka orang-orang yang beriman, disebut dalam riwayat yang lain macam Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, percepatkanlah hari kiamat. Percepatkanlah hari kiamat. Yang beriman. Adapun yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahli maksiat, ya Allah, lambatkan lagi lah kiamat. Tapi kiamat ini satu ketetapan yang telah hanya Allah sahaja yang tahu bila masanya. Wallahu a'lam. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kita kata neraka Allah Subhanahu wa taala telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi pesan pada kita supaya kita ni jangan terlalu banyak bergelak ketawa. Ada. Banyakkanlah menangis. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, seorang tu kalau sampai satu tahap dia tak boleh nak menangis, menangislah kerana tak boleh menangis. Sampai tahap gitu dia kata. Orang-orang ahli neraka, orang-orang kafir, mereka beriktikad bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Qul attakhaztum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Qul, bila kau orang buat perjanjian, bila Allah janji kamu yang menyatakan kamu dimasukkan neraka sekejap je. Kalau betul Allah pernah berjanji dengan kamu, falan yukhlifallahu ahda, Allah tidak akan memungkiri janji. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kamu duk main cakap macam tu, mana berdustalah. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala itu kita kata orang kafir katakan. Sebenarnya yang saya jelaskan yang lepas, orang yang beriman, orang Islam, macam mana maksiat yang dilakukan sekalipun, dosa banyak sekalipun, akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga juga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maknanya ketika dia mati dia mengucap kalimah syahadah, maka orang itu adalah layak untuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, maknanya orang tu masuk syurga. Disebut dalam hadis yang lain, sayukhraju minan nari man kana fi qalbihi dzarrah minal iman. Akan dikeluarkan daripada neraka itu orang yang hanya ada sebesar zarah iman. Zarah, biji sawi pun besar ni. Biji sawi boleh nampak. Zarah kena tengok pakai alat pun nampak. Zarrah minal iman. Wallahu a'lam.
Sebab itu beruntung orang yang hidup dengan Islam, mati dalam Islam. Moga-moga Allah rezekikan kita tentang mati Allah Subhanahu wa taala, matinya kata Nabi mati dalam iman. Moga kita mati semua dalam meninggal, mati semua dalam iman. Waliyazbillah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka kita minta, mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atmitna ala dinik. Ya Allah, matikan aku di atas urusan agamamu. Kita tak tahu. Kalau kita tahu, senang kita. Salah kita tak tahu. Kita tak tahu kat mana kita mati, bila kita mati, macam mana keadaan kita mati, semua tak tahu lah ke? Maka kita doa lah, minta. Allah suruh kita doa, kita doa. Ud'uni astajib lakum. Minta dengan aku, minta dengan Allah, Allah akan beri. Sebab mati tak kira, katakan muda ke tua ke, tentang mati Allah Subhanahu wa taala, katakan. Wallahu a'lam. Maka tentang mati Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata sedikit. Kalau mungkin tuan-tuan tanya, Ustaz, orang duduk dalam syurga, dia boleh berjumpa dengan orang ahli neraka? Boleh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, ayat 40 lebih lah, kita ingat. Sekejap saya ambil Quran. Dalam surah Al-A'raf tu ayat 40 lebih, kata. Dia kata, Allah firman dalam ayat 44 ni, kata, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. Dah. Orang-orang ahli syurga duk panggil, "Weh orang neraka." Borak perbualan ahli syurga dengan perbualan dengan ahli neraka. Nada, panggil. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Panggil orang ahli syurga, panggil ahli neraka. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Macam mana? Betul tak apa yang Allah janjikan kepada kita semua? Syurga dan neraka itu. Sesungguhnya qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami dah dapat apa yang Allah janjikan kepada kami itu benar. Itu syurga dan neraka lah, yang ada syurga tu. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Macam mana korang? Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sungguh tak, dapat tak, betul tak apa yang telah dijanjikan untuk korang neraka tu? Katakan. Qalu na'am. Ahli neraka kata betul. Ya, kata. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka diperkatakan kepada mereka, laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Dah bunyi tu azan. Bawa seri azan. Lord
Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dalam surah Al-A'raf tadi jelas kita katakan berlakunya perbualan, katakan di antara orang ashabul jannah dengan ashabun nar, katakan. Selain daripada itu mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi ke bawah sikit ayat tu, ayat ke-50 pula, perbualan yang berikut tu dia kata ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Giliran orang ahli neraka pula seru panggil orang syurga. Orang syurga, dia kata, nak tuangkanlah air sikit kat kami ni. Afidhu alaina min al-ma' aw mimma razaqakumullah, ataupun apa yang Allah berikan rezeki kat kamu dan syurga tu, beri kat kami sikit. Kata. Jawab apa? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Jawab ahli syurga, minta maaf. Minta maaf. Hak nikmat yang kami dapat ni diharamkan ke atas orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ini perbualan di antara ahli syurga dan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, nak masuk syurga, nak masuk neraka besok, kita kata syurga ada pintu dia, neraka pun ada pintu, kan? Dalam hadis apa ni, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Ditutup, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka Allah Subhanahu wa taala bila masuk bulan Ramadan. Dan syurga, neraka pun ada pintu. Kalau lihat dalam surah Az-Zumar, kita tengok kalau ada kat dalam surah Az-Zumar, surah Az-Zumar, Az-Zukhruf, akhir surah Az-Zumar, sebut ada dua ayat tu, daripada ayat 71 sampai ayat 73. Macam mana keadaan masuk dalam neraka tu, katakan Allah sebut dalam surah Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Itu ayat 71. Itu masuk neraka. Jadi saya terjemahkan. Ayat yang masuk ke dalam syurga apa ni 73 tu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدون. Kalau tuan-tuan tengok ayat, dua ayat ni katakan fokuskan kepada mana tadi ayat hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ayat 71. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ayat 73 hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dia ada beza huruf waw. Yang neraka tu tak ada waw.
Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Hak syurga dua. Hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Maknanya apa? Saya terjemah, tuan-tuan tengok balik terjemah yang dalam Al-Quran. Saya terjemah sikit je. Sehingga ahli neraka ni masuk sampai pintu syurga, futihat abwabuha. Maknanya ahli neraka ni sampai pintu neraka tu dah terbuka, luas dah. Humbannya je ke dalam. Futihat abwabuha. Beza dengan syurga. Hatta iza ja'uha, mereka dah sampai depan syurga, pintu syurga tutup lagi. Dah sampai depan syurga ni, pintu syurga tak terbuka lagi. Belum buka lagi. Sebab itu dia gunakan wa futihat abwabuha. Kerana ada di situ nas hadis Nabi SAW. Dia kata, ana awwalu man atraqa babal jannah. Aku orang yang akan mengetuk pintu syurga supaya dibuka. Beza tu dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan, perhatikan. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala kita kata keterangan sikit, dia katakan. Banyak lagi nak cerita pasal syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala ni, dia katakan. Apa ni dia punya, kita kata bahan bakarnya apa, macam mana kita kata apa ni, kalau dalam Al-Quran, antara ni saya bawa contoh azab dalam neraka, bentuk azab dalam neraka. Kalau kita kata antara makanan yang apa ni, yang menjadi makanan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ni, makanan adalah, ya katakan ada, ialah buah zakum. Panggil zakum. Ada dalam ayat yang dalam surah Al-Ghashiyah tu, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin la tasma'u fiha la fiha 'ainun jari fiha sumum hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin laysa lahum ta'amun illa min dhari'. Dhari' ataupun zakum, buah dia ni berduri tuan-tuan, masuk dalam perut, katakan tuqatti'u am'a'ahum, ada menyebabkan, dia katakan apa ni, terputus segala urat-uratnya yang ada dalam perut. Dalam ayat Quran, ya, am'a'ahum. Dalam Al-Quran ni, nama Allah Subhanahu wa taala bila mensifatkan apa ni, kita kata bagaimanakah sifat am'a'ahum, jap ni kita dalam ayat. Okey. Air ke, makanan ke yang masuk dalam perut, apa ni, dalam yang diminum. Contohnya dalam ayat Quran ni dia kata wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Orang-orang ahli neraka ni diberi minum air tadi, air yang panas, masuk je dalam perutnya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, faqatta'a am'a'ahum. Dalam surah kita dalam apa ni, dalam surah Muhammad ayat 15 ni, faqatta'a am'a'ahum, putus segala urat yang ada ni dalam badan ni, semua putus. Habis putus, Allah jadikan balik. Lepas tu jadikan balik. Untuk apa? Nak rasa azab tu. Orang yang bunuh diri, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sama juga.
Orang bunuh diri tuan-tuan dekat akhirat kelak, seperti mana sabit dalam hadis Nabi SAW, mereka akan lakukan perkara yang sama mereka ketika mereka bunuh diri kat dunia. Kalau terjun bangunan turun, selain dengan azab-azab yang lain tu katakan, tapi perbuatan itu dilakukan. Kalau dia bunuh diri dengan tembak badan sendiri, tembak kat dahi, macam tu benda tu akan berulang, sentiasa berulang di samping azab-azab yang lain. Minum racun ke apa, berulang. Untuk apa? Untuk dirasa azab tu. Jangan ingat bunuh diri selesai kat dunia, tak. Kadang-kadang sekarang ni zaman orang mengambil keputusan yang mudah kan, katakan bunuh diri. Belum selesai, dekat akhirat menanti. Waliyazbillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita belaka. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya kita katakan wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wala hadma. Orang yang beriman, yang beramal saleh, kita kata insya-Allah dia, kita kata fala yakhafu, dia tak risau dah, katakan. Tapi kita kata macam mana pun, walaupun tak takut kita kata dengan amal soleh, katakan. Ada juga dalam riwayat-riwayat yang lain kata, kita jangan mudah diperbodohkan dengan bisikan syaitan yang mengatakan cukup dah amal kita ni, confirm masuk syurga. Tidak ada yang boleh jamin. Tak ada siapa boleh jamin kecuali dengan nas. Maknanya macam zaman Nabi SAW, Abu Bakar masuk, Abu Bakar kamu masuk syurga. Umar masuk, Umar kamu masuk syurga. Osman masuk, Osman masuk syurga. 10 orang Nabi dah beritahu masuk syurga, tuan-tuan. Asyrul mubasyirin bil jannah, 10 orang. Tak apa. Bai'atul Aqabah ada. Bai'atul yang kita kata yang berbai'ah dengan Nabi SAW di bawah pokok, katakan. Bai'atul Sajarah, katakan. Mereka semua Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kata orang, sebab itu saya kata tadi, i'malu fa inna kullu syai'in muyassar. Moga Allah yang sekarang ni yang perlu kita tahu ialah kita kena beramal. Mudah-mudahan kita kata dengan amalan tadi Allah akan permudahkan jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan kita kata macam mana sekalipun rahmati Allah, akhirnya kita kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, katakan mafhum rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang itu masuknya ke dalam syurga itu lebihnya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyangka dengan amalannya semata-mata, tidak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kata kita beribadat tadi untuk mengharapkan ganjaran pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan macam Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan kita semua di dalam ahli syurganya, dan Allah lindungi kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja macam Allah yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada malam. InsyaAllah kita sambung lagi, ada sambungan lagi lepas ni, kita akan ceritakan lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.